أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما صدق الله العظيم. Surahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala asyhadu la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, panduan, hidayah daripada Allah untuk sama-sama kita meneruskan pada hari ini daripada surah An-Nisa pada halaman yang ke-83 pada juz yang kelima. Kita terus bersama hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan alhamdulillah hari ini kita bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Ustaz ya. Ustaz sihat ke? Ceria, gembira. Ceria gembira Ustaz ya. Membincangkan tentang hidayah daripada Allah Ustaz ya. Dan kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua peminat yang setia bersama My Quran Time dan yang terus istiqamah ya berkongsi di mana jua, sama ada di peringkat online di Facebook, tuan-tuan boleh share sekarang, ataupun di offline ada yang telefon kepada kawan, jumpa kawan, ada yang cetak banner Ustaz tampal di masjid. Kita mengucapkan ribuan terima kasih, tahniah kepada tuan-tuan yang kita sama-sama ya mengemudi dan juga menjunjung tanggungjawab bersama Al-Quran ini untuk sama-sama kita diberi syafaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Amin. Jadi pada hari ini Ustaz kita teruskan ya, dan bagaimana pengalaman Ustaz setakat ni bila sudah masuk pada juz yang kelima. Ustaz pun ada masa bertemu dengan rakan-rakan di di offline bukan sekadar di TV. Macam mana pengalaman Ustaz? Alhamdulillah Ustaz, pengalaman yang sangat menarik dan juga rata-rata sahabat-sahabat yang bertemu tu Ustaz mengucapkan syukur kepada Allah SWT kerana dapat bersama dengan Al-Quran hari demi hari. Kalau sebelum ini terpaksa datang ke kelas dan pengajiannya itu tidak setiap hari Ustaz. Tapi alhamdulillah mereka berkata saat ini guru-guru datang ke rumah kami, dia kata. Masuk ke rumah setiap hari Ustaz. Dan bukan setakat habis di situ, boleh ulang kaji lagi Ustaz. Episod ke berapa nak tengok, muka surat berapa, ayat berapa, tadabbur tentang apa, tajwid apa, subhanallah. Jadi hari ini kita berada di juz yang kelima Ustaz. Juz yang kelima. Dan alhamdulillah harapnya dengan kita mendalami juz yang kelima selepas 4, 3, 2, 1 ini, kita makin lagi cinta kepada Al-Quran ya, rasa rindu dengan Al-Quran. Dan mari sama-sama kita mulakan majlis kita pada hari ini dengan Ummul Quran Al-Fatihah dipimpin oleh Ustaz. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi hari ini dan insya-Allah kita nak baca permulaan kita ini dengan Ummul Quran surah Al-Fatihah seperti biasa. Dan insya-Allah bacaan pada hari ini kita nak baca dengan bacaan seperti gaya Syekh Mahmud Ustaz, Syekh Mahmud Khalil Al-Husari Ustaz. Jadi kita dah banyak sebenarnya Ustaz kita berkongsi dengan sahabat-sahabat nama-nama imam-imam pembaca-pembaca Al-Quran, qari-qari Ustaz. Kita memperkenalkan, maksudnya idola lah, kita jadikan idola dalam bacaan Al-Quran kita, siapa imam-imam yang boleh kita baca. Jadi insya-Allah mari kita sama-sama baca Ummul Quran surah Al-Fatihah ya, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, itulah bacaan daripada Ummul Quran Al-Fatihah sebagai pembukaan kita pada hari ini, untuk selalu kita mengingatkan pada diri kita bahawa sebenarnya hidayah adalah perkara yang paling bermakna dalam kehidupan. Dan jika pun kita diberikan pelbagai pangkat, diberikan banyak harta, banyak rumah, tetapi yang paling penting yang Allah anjurkan kepada kita pada setiap hari 17 kali sehari adalah memohon hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz ya. Kerana bila dapat hidayah ini, segala perkara yang sedikit banyak dia akan menjadi bercahaya. Betul, Ustaz. Tetapi kalau katakan dapat banyak ya, tetapi kalau tidak dipancarkan dengan hidayah ya, dia tak cukup-cukup kan, dan akan makin tamak lagi dan tidak tenang ya. Tetapi bila ada hidayah, walaupun ada cabaran ya, ada cabaran, tetapi kita boleh melihat sisi cahaya terang bagi setiap perkara untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada hari ini kita akan meneruskan pada halaman ke-83 ya. Bagi tuan-tuan yang berada di rumah boleh buka mushaf. Pada adik-adik yang mengikuti program My Quran Time ini, ada sebahagiannya Ustaz ya yang kata akan menjadikan Quran Time ini sebagai program khas, dan nota My Quran Time tu jadi textbook, buku teks ya, bagi sekolah. Jadi kita ucapkan tahniah kepada cikgu-cikgu yang memilih usaha itu, kerana kita tahu bahawa baca buku-buku yang ada itu perlu, tetapi kalau boleh dikembalikan kepada Iqra bismi rabbik, bacalah dengan nama Tuhanmu, sudah tentunya ada kaitan dengan Al-Quran ini ya. Jadi alhamdulillah kita ingin melihat kepada apakah sinopsis bagi halaman 83. Bermula daripada ayat 27 hingga 28, Allah menjelaskan ya tentang hukum-hukum sebelum ini, mengapa ya, ataupun apakah sebabnya ya. Bila kita bercerita tentang golongan wanita, tentang anak yatim, tentang miras, tentang harta pusaka, jangan makan ataupun perlu menunaikan hak kepada orang-orang yang mungkin kurang bernasib baik, mengapa Allah sebutkan dalam 3 ayat daripada ayat 26 dalam siri sebelum ini, disambung ayat 27 hingga 28. Dan kemudian pada ayat 29 hingga 30 haram memakan harta dengan cara yang batil, dan larangan melampau batas dan kebenaran untuk bermuamalah ataupun berbisnes ya dengan kerelaan. Manakala pada ayat 31 hingga ayat 30 seterusnya ya, kita lihat bahawa Allah mengingatkan tentang menjauhi dosa-dosa besar, larangan bersikap dengki dan perintah untuk selalu memohon anugerah kepada Allah, dan juga pada ayat 33 pembahagian harta warisan kepada ahli waris sesuai haknya. Allah ingatkan bahawa semua itu adalah peringatan ataupun had peraturan yang Allah tetapkan. Jadi mari sama-sama kita mulakan bacaan daripada ayat 27 hingga ayat 31 untuk kita memahami lebih lanjut lagi bagaimana Allah memberikan sebab ataupun why, mengapa ada banyak peraturan yang Allah berikan kepada umat Islam. Dan biasanya ini format bagi Quran yang diturunkan di Madinah asalnya. Bila Madaniyah itu Allah bagi peraturan, Allah beritahu sebabnya agar kita mudah untuk menerima big picture, gambaran luas bagi sesuatu peraturan. Sila Ustaz. Terima kasih Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah SWT sekalian, apa khabar walau di mana jua berada Ustaz? Itu sempat berkunjung dengan keluarga Ustaz singgah di Kota Baru. Kota Baru Ustaz. Ketika di satu kedai tu Ustaz, kita singgah Ustaz di kedai apa nama ni, sup kepala ikan Ustaz. Ustaz pergilah ni ya. Ya, saya singgah dengan keluarga Ustaz, kebetulan warung Pak Mak Ustaz, warung Pak Mak di Kelantan. Beliau kata ambo dengan bini ambo tak miss kata. Dengan isteri lah. Cakap kata silah. Saya dengan isteri tak pernah terlepas walau satu episod My Quran Time Ustaz. Jadi subhanallah Ustaz. Maknanya sudah menjadi satu program wajib lah. Kalau tak tabiat tabiat Ustaz. Kalau tak tengah hari pukul 12, ulangan pula Ustaz petang. Ada yang sampai 4 Ustaz.
Ada satu kita jumpa Ustaz ketika kita di masjid tu Ustaz. Ya. Beliau tengok pada pagi Ustaz, subuh. Pagi. Subuh kan sebab tenang nak catat nota dan sebagainya ikut mengaji. Jadi terima kasihlah sahabat-sahabat semua. Teruslah bergabung dengan kita dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah terus lapangkan kehidupan kita dan permudahkan urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sambung bacaan kita di muka surat 83 bermula ayat 27 Ustaz Ya. Ayat 27 sehinggalah ayat yang ke-31. 31. Baik, mari kita semua baca dan saya nak cuba baca permulaan ini dengan bacaan Hijaz insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itulah bacaan daripada ayat 27 hingga 31 Ustaznya, memulakan ya perkongsian kita, perbincangan kita pada hari ini. Apabila Allah mengingatkan kepada kita, kalau sebelum ini kita sudah pun mendalami surah An-Nisa. Surah An-Nisa ni mungkinlah tak berapa banyak kali dibaca Ustaznya, tetapi surah An-Nisa ini adalah surah yang memberikan perjuangan ataupun Allah memperjuangkan hak wanita kepada anak yatim, ya, kepada harta pusaka sebenarnya. Dan juga apabila bercakap tentang, kalau pada muka surat yang ke-82 itu ada bercakap tentang pengurusan keluarga, di mana mungkin ada orang yang mungkin sudah terlanjur ataupun ada yang masih lagi mengikut kepada peraturan. Allah mengingatkan pada ayat 26 pada episod sebelum ini semalam, iaitu
Allah ingin wayatuba alaikum, ya. Bila kita mendengar kelemahan orang lain ataupun kita sendiri adalah orang yang sendiri melakukan kelemahan kesilapan, Allah inginkan kepada kita wayatuba alaikum, iaitu kita kena bertaubat. Bertaubat itu bukan sahaja pada orang yang buat sesuatu dosa, tetapi kita yang mengetahui ini pun, ya, dalam keluarga kita kena bertaubat, kerana taubat itu adalah ciri seorang hamba agar kita selalu dibantu oleh Allah. Dan Allah mengulang balik pada ayat 27, dan Allah hendak menerima taubatmu sedangkan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya menghendaki agar kamu berpaling sejauh-jauhnya daripada kebenaran. Jadi menarik kali ini bila ada peraturan yang banyak itu Ustaz, ya, Allah memberitahu kepada kita semua peraturan-peraturan itu adalah untuk kita bertaubat. Allah ingin kita bertaubat pada Allah. Wa yuridul ladzina yattabi'un asyahawat, tapi golongan satu lagi adalah orang yang nakkan kalau boleh ikut syahwat. Syahwat ini beza dengan hawa. Hawa ini kita mengikut kehendak, ya, tetapi syahwat ini adalah hawa nafsu yang amat kuat untuk berbuat dosa yang dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang-orang yang suruh kepada syahwat ini, antamilu mailan azima, dia kalau boleh dia nak kita ini berpaling, ya. Itu jadi di situ Allah dan juga orang-orang yang menyuruh pada syahwat, dua kumpulan yang diberitahu pada ayat 27. Nak ceritanya apa? Apabila seseorang itu ikut Allah, ikut peraturan Allah, sebenarnya kita sedang bertaubat. Ya, tapi kalau katakan kita tidak mahu ikut peraturan menghormati wanita, anak yatim, golongan yang kurang bernasib baik, sebenarnya kerana kita mengikut syahwat. Padahal semua peraturan ini Allah menyatakan pada ayat 28 adalah untuk meringankan ankum, ya, memberi keringanan kepadamu. Wa khuliqal insana dha'ifa, iaitu manusia ini diciptakan dalam keadaan yang lemah. Masya-Allah. Lemah ini pasal apa? Tanpa peraturan dia akan mula mengikut syahwat dia. Harta kalau boleh dia nak ambil harta orang lain, harta anak yatim. Kalau boleh yang si suami nak memanipulasi si isterinya, ataupun kalau orang yang dalam sosial, lelaki perempuan, dia mungkin nak mengambil kesempatan atas orang lain. Jadi dengan lemahnya kita itu, Allah kata dengan peraturan itu akan memastikan, ya, sesuatu itu terjaga. Dan selepas itu Allah terus bawa kepada ayat 29 berkaitan dengan seruan pada orang beriman, jangan makan harta secara batil. Jadi kalau peraturan sebelum ini juga bercakap tentang jangan makan harta, tentang sosial, ya, tentang bagaimana perhubungan dalam keluarga. Kali ini dalam masyarakat, dalam kehidupan kita seharian, kita berbisnes, kita berinteraksi dengan manusia, jangan makan harta dengan batil. Mungkin ke situ Ustaz, kalau Ustaz boleh ulang balik ayat 29 ini. Pasal sebenarnya bercakap tentang batil ini, kadang-kadang kalau kita beli, ya, kadang-kadang dekat internet ke apa ke, ada orang yang beri iklan, tapi iklan tu tak betul pun. Kan dia letak harga, katakan Toto kan, harga dia sebenarnya 2-300. Tapi bila dia nak buat offer, tawaran, dia letak harga 900, dia potongan kepada 75%. Sama tak ni? Sama je. Akhirnya jadi RM200-300 juga. Dan orang rasa wah, main kita beli banyak-banyak. Rupa-rupanya bila tengok kat kedai lain, memang harganya 200-300 juga. Itu adalah penipuan, makan dengan harta yang batil. Dan kalau katakan tuan-tuan tahu perkara itu, perlu laporkan. Perlu laporkan. Dan kalau kita lah orang yang berbuat bisnes, kita nak main perasaan orang lain, nak memanipulasi, itu juga digelar sebagai makan harta secara batil. Ini peringatan Allah kepada orang-orang beriman. Maksudnya orang beriman pun kadang-kadang ada tendensi, ya, keinginan untuk perkara ini. Kerana apa? Ada syahwat dalam diri kita. Kalau tak dijaga dengan panduan daripada Allah, kemungkinan kita akan tergelincir. Jom kita baca sama-sama sekali lagi pada ayat 29. Ustaz, silakan. Terima kasih Ustaz. Ini pun ayat cantik sebenarnya ayat ni Ustaz, sebab banyak yang bertanya Ustaz. Contoh macam jual barang dan sebagainya. Dan kita dah berpakat asas-asalnya, Ustaz jual 50, betul, saya jual 50. Tiba-tiba saya jual lagi rendah daripada Ustaz contohnya. Jadi orang sudah, yalah, mungkin nanti Ustaz boleh komen sikitlah pasal isu tu. Baik. Jadi kita nak baca dulu ayat yang ke-29 ni. Ayat ni agak panjang juga Ustaz. 3 baris. Mari kita baca dengan hijaz insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 29 ini Ustaz ya, menyeru kepada orang-orang yang ingin membina iman yang kuat agar jangan makan harta secara batil. Maksudnya kalau dalam bisnes itu tadi mungkin ada yang letak perjanjian, kemudian ada yang tulisan kecil kat bawah tu. Ya, tulisan kecil itu semuanya kalau ia tidak berasaskan kepada kebenaran untuk menipu ataupun memanipulasi, ya, ataupun ada yang kadang-kadang meja yang ada bagi gula-gula ataupun ada robot ke apa tu, okey, encik sila sign up, tak apa, kalau tak nak kad kredit pun tak apa. Betul. Tapi sebenarnya bila dia proses lulus, dia kena batalkan. Betul. Baru kita terhindar daripada perkara tersebut. Perkara-perkara tersebut perlu kita hindari kerana apa? Kerana khuatir kita sama ada makan dengan harta yang batil, ataupun kita terlibat dengan satu lagi perkara yang Allah ingatkan dalam surah Al-Baqarah, surah An-Nisa ataupun surah Ali Imran, iaitu riba. Ya, jadi riba juga adalah batil, tetapi di sini Allah memberi highlight kepada batil secara keseluruhan. Bagi yang bekerja jangan tuang, ya. Dia masuk pukul 8 kemudian balik pukul 5, ambil gaji penuh tetapi kerjanya hanya setengah penuh sahaja, ya. Tapi Allah nyatakan sini illa an takuna tijaratan an taradi minkum, tetapi yang dibenarkan berinteraksi, berbisnes, berjual beli apa yang kamu redha di antara dua kamu. Betul. Suka sama suka tu. Suka sama perjanjian yang telah dibuat. Perjanjian. Jadi itu sebabnya ada orang tanya yang Ustaz cakap tadi kan, boleh ke harga tinggi ke rendah? Yang itu taradi minkum, asasnya kalau dua-dua redha okey. Tapi cabarannya ialah kadang-kadang orang pun tak tahu berapa harga yang terbaik. Jangan dimanipulasi, ya. Dan wala taqtulu anfusakum, selepas itu Allah cakap jangan bunuh, ya. Apa maksud jangan bunuh ini? Selepas bercakap tentang bisnes ini, pasal kalau ekonomi ini tidak dikawal, ya, kesannya ialah apa? Ekonomi merudum, dan akhirnya orang tak cukup duit, akhirnya orang protes dan akhirnya berbunuhan. Betul. Jenayah akan meningkat, berleluasa. Contohnya kalau rumah 300,000 tapi kita kata kamu kena beli dengan harga 900,000 contohnya. Bila tak ada rumah, bila tak ada duit, nak kena bayar rumah pada setiap bulan sahaja gaji yang ada, akhirnya ia membina masalah jenayah di dalam masyarakat. Jadi Allah kata innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah ini amat penyayang. Pasal yang buat masalah ekonomi ini, yang berbunuh-bunuh ini bukan Allah. Betul. Allah selama ini memang bagi yang terbaik, tapi manusia bila tak jaga peraturan, maka kesannya ialah hancur kasih sayang di dalam masyarakat. Jadi Allah menyatakan pada ayat 30, wa may yaf'al, siapa yang buat perkara ini, zalika udwanan, kerana pembangkangan ataupun kerana pemusuhan, wa zulman, fasawfa nuslihi nara. Ini adalah peringatan yang besar daripada Allah pada ahli bisnes yang suka tipu-tipu tersebut, ya. Ataupun kalau katakan kita bekerja kita suka tipu, Allah memberi amaran nuslihi nara wa kana zalika 'ala Allah yasira. Ya, bagi Allah mudah sahaja untuk mengazab. Kerana apa? Kerana orang ini mengambil enteng, mengambil mudah peraturan Allah di dunia. Maka Allah kata okey, orang begini kami akan ambil mudah pada mereka pasal mereka ini panggil enteng, ambil enteng pada kami. Membawa pada perkataan kita pada hari ini, iaitu perkataan yang kita nak belajar ialah, mari kita sama-sama saksikan, taba ataupun tawaba, yang bermaksud bertaubat ataupun kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita lihat pada ayat 27, sebenarnya Allah memberi peraturan demi peraturan kerana Allah nak kembalikan kita kepada Allah. Bila kembali pada Allah, kita mendapat rahmat. Bila mendapat rahmat, kita akan dipimpin, misalnya di dalam kehidupan ini untuk kita kembali balik ke kampung halaman kita, ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkataan ini berulang 87 kali di dalam Al-Quran. Sebabnya surah An-Nisa ini Allah beri peraturan sebenarnya kita kena bertaubat.
Kalau kita rasa bahawa selama ini ada seorang mesej saya, dia kata harta pusaka dia bagi 4 je. Pasal ada 4 adik-beradik, lelaki perempuan bagi 4. Bagi terus kita. Bagi 4, kemudian mak dia meninggal, ya, maksudnya atuk bagi pada yang 4, mak dia dapat pada anak dia, maksud adik beradik dia, bagi 4 juga. Lelaki perempuan. Dia kata mudah, kami sudah redha. Tapi sebenarnya bila kita ingin bertaubat, kita kena kembali peraturan Allah dahulu. Dah dapat lebih kurang ikut peraturan Allah, nak bagi balik tak ada masalah. Tapi jangan sampai kita guna pendapat kita tidak kembali kepada Allah. Kita kembali bersemula My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, bertemu kembali kita dalam My Quran Time, dan hari ini Ustaz Fazrul, kita berada di muka surat ke-83, dan sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, ada yang dari negara kita yang tercinta Malaysia, ada sahabat-sahabat kita daripada Jerman, Kanada, Brunei Darussalam, Singapura, ada daripada London dan sebagainya. Subhanallah, semuanya bergabung. Indonesia juga, Ustaz. Indonesia semuanya bergabung atas dasar ataupun dengan sebab Al-Quran, bertemu dan berpisah kita kena Al-Quran. Kita syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala masih beri kesempatan dan kelapangan buat kita untuk terus belajar dan belajar Al-Quran. Dan saya kira kita pun bersahabat, Ustaz, dengan sahabat-sahabat semuanya, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, dan kita selalu war-warkan dalam Al-Quran Time. Jom kita sama-sama bersahabat dengan platform-platform rasmi kita. Kita ada Facebook, kita ada Instagram, kita ada YouTube, kita ada Telegram, Twitter, semua kita ada. Antaranya kita ada Facebook kita, Sahabah Al-Quran, My Quran Time, dan juga My Quran Time. YouTube kita, Telegram dan juga Twitter kita dalam capaian yang sama, hashtagnya ataupun tajuknya My Quran Time Official, dan juga Instagram kita. Boleh sama-sama follow ataupun ikut kami di My Quran Time Official, sebab banyak sekali dapatan-dapatan ataupun perkongsian-perkongsian kita salurkan kat situ, pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat. Contohnya macam hari ini kita berbincang tentang perniagaan, bisnes, perlunya redha meredai dalam bisnes yang kita buat, tidak ada penindasan. Dan kita masih lagi ingatkan sahabat-sahabat kita semua tentang riba untuk kita sama-sama jauhkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita. Dan seperti biasa, segmen tajwid kita pada hari ini, kita telah habis berkongsi tentang makharijul huruf, makhraj huruf. Dan hari ini kita nak sambung tentang sifat huruf pula. Kita nak tahu pula apa sifat-sifat huruf yang mana huruf-huruf yang telah kita kongsikan tempat keluar dia. Hamzah dekat mana, ha dekat mana, ain dekat mana, sad dekat mana, dad dekat mana, kan? Saya yakin dan percaya sahabat-sahabat Al-Quran semua sudah praktik ataupun berlatih dekat rumah, sama ada berlatih dengan family ataupun berjumpa dengan guru untuk talaqi, subhanallah. Dan hari ini kita nak tengok sifat huruf pula. Apa dia sifat huruf? Apakah yang dimaksudkan dengan sifat huruf dari segi istilah dan juga dari segi bahasanya tentang sifat huruf? Iaitulah sifat huruf, pengertian dari sudut bahasa, sesuatu yang melekat atau menetap pada sesuatu yang lain. Manakala dari segi pengertian dari sudut istilah pula, sifat adalah cara bagi keluarnya huruf ketika sampai pada tempat keluarnya, baik berupa jahar, rakhawah, hams, syiddah dan sebagainya. Maksudnya bila sampai sesuatu huruf, kita tahu tempat keluar dia. Contohnya huruf ha pedas, kan? Contoh ha, apa sifat dia? Kan sifat dia pula, tempat keluar dia kita tahu dah, kan? Ataupun huruf sad contohnya, kita tahu pula tempat keluar dia, kita dah tahu dah dekat mana, hujung lidah, bawah gigi dan sebagainya. Contoh huruf dad, tepi lidah, kan? Tepi lidah sentuh geraham gusi ataupun geraham sebelah kiri atau kanan, kita tahu dah tempat keluar dia. Yang ini kita nak belajar pula apa pula sifat dia. Sifat dia nipis ke, tebal ke, Ustaz? Bergetar ke, tersekat ke? Oh, subhanallah. Apa nama ni, ada tafashi ke, berhamburan ke?
Tertahan nafas kita ke, subhanallah. Jadi ini kita akan belajar huruf demi huruf. Apakah sifat dia? Contoh kalau saya bagi satu, itulah huruf qalqalah contohnya kan. Ada huruf yang bersifat dengan qalqalah. Contohnya huruf ba. Ada sifat dia yang lain qalqalah. Melantun kan. Bila masa dia, bagaimana keadaan dia, yang ini kita akan kongsi dari semasa ke semasa. Maka saya kira dalam bahagian tajwid Ustaz, secara tak langsungnya dia akan membawa kita kepada dimensi ataupun perbincangan yang lebih menarik lah, lebih mendalam lagi tentang ilmu tajwid. Dan mudah-mudahan Ustaz, perkongsian demi perkongsian yang kita bagi, kita berkongsi sama-sama ni menambah lagi nilai ataupun tambah baik bacaan kita Ustaz. Masya-Allah. Okey, terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi berkongsi tentang ini pengenalan Ustaz. Sebelum kita pergi lebih jauh lagi bagaimana kita sifat kepada huruf-huruf yang telah pun kita belajar 2-3 bulan sebelum ini, dan kita doakan agar sifat huruf ini kita kenal untuk kita praktikkan, dan kualiti bacaan dia memberi kesan Ustaz, memberi kesan pada hati kita. Itu sebabnya mengapa bila kita mendengar qari membaca dengan bagus, ia mengalunkan ataupun mengatur hati kita untuk lebih tenang. Tapi kalau bunyi ni pun yang tak berhambur, dia berhambur, memang dia tersembur. Sakit jiwa. Itu sebabnya kalau kita duduk belakang imam, kalau imam tu bacaannya kan, bila nak habis. Jadi kita doakan pada tuan-tuan kita terus istiqamah, dan kita nak teruskan pelajaran kita daripada ayat sebentar tadi kita sudah selesai dengan ayat 30. 31 kita belum lagi bincang Ustaz ya. Mungkin Ustaz boleh mulakan bacaan ayat 31 hingga ayat 33. Baik, silakan. Terima kasih Ustaz. Kita nak menyambung bacaan kita. Saya setuju benar dengan kata-kata Ustaz Fazrul tadi, bila kita solat ni masa kita dating dengan Allah Ustaz. Betul. Masa kita dengan Allah tu subhanallah kan, dan kita 5 hari sehari semalam yang fardu, yang wajib kita, bagaimana bacaan kita kena semak, dan juga kita contohnya ada di antara sahabat-sahabat yang menjadi imam, kena selalu upgrade tambah baik bacaan kita, supaya kita secara personal kita, dan juga jika kita jadi imam, sahabat-sahabat ataupun jemaah-jemaah kita dapat menghayati solat. Jangan sampai tak naklah, kalau tak imam tu saya tak naklah, sampai macam tu Ustaz. Betul. Jadi orang tak nak pergi pula, itu bahaya Ustaz. Dan lebih daripada itu ialah kalau orang tak nak tu pandai-pandailah mengundur diri. Betul, kan. Jangan pula kata saya ni orang lamir. Kan? Jadi kita nak berasaskan ilmu. Betul, dengan program My Quran Time ni kita nak membina masyarakat yang berilmu untuk menjadi imam, untuk memimpin, bukan sekadar pasal saya lebih senior, saya yang patut. Lepas tu bila orang tak pilih kita terasa hati makan hati, berulam jantung. Itu perkara yang kita nak utamakan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Betul Ustaz. Sebab itu macam saya sendiri, bukanlah saya nak kata saya I'm the best lah. Sebab saya pun belajar juga daripada tetamu-tetamu kita. Kan, sahabat-sahabat ataupun guru-guru kita yang datang sebagai tetamu undangan untuk berkongsi dengan kita Ustaz tentang tajwid, tentang bacaan, pengalaman dan sebagainya. Jadi kita sama-sama belajar, insya-Allah. Jadi kita sambung bacaan kita insya-Allah ayat 31 sehinggalah ayat yang ke-33, dan saya nak sambung ni dengan bacaan jiharkah ataupun jaharkah insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله
was'alu Allah min fadlih inna Allah kana bikulli syai'in alima ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, bacaan daripada ayat 31 hingga 33 ini menyambung ya pelajaran kita. Kalau ayat yang ke-30 Allah memberi amaran kepada orang-orang yang makan harta secara batil, sama ada ketika berbisnes Ustaz ya, dia menipu ataupun memanipulasi dengan iklan-iklan yang tidak benar ataupun janji-janji ataupun syarat-syarat yang tidak difahami, tidak diredai oleh pembeli itu sendiri, tetapi kerana mereka perlukan maka desain sahaja tanpa memahami perkara tersebut. Kalau dalam tafsir Ibn Kathir dinyatakan, Ibn Jarir bersumber daripada sahabat Ibn Abbas tentang seorang yang memberi pakaian daripada orang lain. Orang itu menjual mengatakan, kalau kamu suka kamu ambil, kalau kamu tidak suka kamu kembalikan balik, namun harus ditambah 1 dirham. Kena denda pasal tak suka. Jadi itu adalah perkara Ibn Abbas mengatakan hal inilah yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, wahai orang beriman, jangan kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Ya, maksudnya bila tak redha, maksudnya pulang-pulanglah ya, bukannya kena tambah lagi bayaran dan perkara-perkara ini kreatif sebenarnya orang-orang bisnes ini untuk memastikan keuntungan, tapi Allah menyatakan nuslih ataupun diberikan nara kepada orang-orang yang buat bisnes tetapi menipu ataupun makan harta secara batil. Ini adalah peringatan yang besar pada ahli bisnes ya, selain daripada yang bekerja ya untuk pastikan gaji kita adalah yang halal, bukannya yang batil. Di dalam ayat 31 Allah mengingatkan kepada kita, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayiatikum. Di sini adalah keutamaan dalam hidup Ustaz ya. Bila bercakap tentang kita nak menjauhkan daripada murka Allah Subhanahu Wa Taala, Allah ingatkan jauhkan daripada diri kita daripada kabair, dosa-dosa besar. Iaitu contohnya apa? Contohnya zina, membunuh, syirik ataupun tadi menipu ketika berbisnes, itu dosa besar ya. Jadi Allah menyatakan in tajtanibu kaba'ira ma tunhaun anhu nukaffir ankum sayiatikum. Allah akan menutup dosa-dosa kecil kita. Mungkin kadang-kadang kita janji lambat 2 minit contohnya, ataupun mungkin kita tercakap fakta itu sepatutnya 30, kita cakap 29, tak betul lah tu ya. Tapi Allah boleh mengampunkan, Allah akan tutup. Dan wa nudkhilukum mudkhalan karima, iaitu Allah masukkan ke dalam tempat yang mulia. Kerana apa? Kerana tempat yang mulia ini ada kaitan dengan kita jauhkan diri daripada dosa besar misalnya. Dan di sini sebenarnya peringatan kepada saya, kepada kita semua, maksudnya keutamaan dalam hidup kita menghindarkan dosa besar itu amat penting. Pasal ada orang yang cuba untuk Ustaz ya, mengelak daripada dosa kecil. Contohnya dia kalau boleh kalau katakan wuduk itu betul-betul dia nak ambil betul-betul tiga kan, 3 kali bergetar-getar tu kan. Okey, pasal dia tak nak kurang pahala dia sampai basah baju sampai basah. Okey, yang itu diberi perhatian. Tetapi bila cakap tentang di tempat kerja ataupun ketika berbisnes ataupun pinjaman yang masih dalam riba, yang itu dia kata nak buat macam mana? Dia tak bersungguh-sungguh untuk menjauhkan diri daripada perkara dosa besar tersebut. Maka ini adalah peringatan daripada Allah. Dan seterusnya pada ayat 32 Allah menjelaskan kepada kita, wala tatamannau, jangan kamu menginginkan ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'd. Iaitu apa maksudnya? Satu, lelaki dan wanita ya, ada kumpulan lelaki dia kata kalau boleh saya nak jadi macam perempuan lah kan. Tak payah nak cari nafkah, saya duduk rumah jaga anak,
saya dapat duit. Contohnya. Ada pula orang perempuan nak jadi macam lelaki. Dia kata kalau boleh saya nak jadi macam suami saya ni, dia boleh gini, saya nak jadi ketua keluarga, ya. Pasal dalam muka surat yang seterusnya nanti dia bertemu pula dengan ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Jadi dia kata nak begitu, tapi Allah menyatakan sebenarnya pada lelaki ada nasib, iaitu bahagiannya. Betul. Pada perempuan ada bahagiannya. Dan bila cakap tentang bahagian ini, mimmak tasabu, ya, dengan apa, kalau kita tengok kat sini, ya, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Jadi kelebihan lelaki ataupun wanita itu adalah ditentukan oleh Allah, dan juga kalau katakan seseorang itu beramal, itulah yang dia akan dapat. Maksudnya lelaki boleh beramal baik dan akhirnya dia dapat kelebihan kurniaan daripada Allah. Perempuan pun ada peluang perkara tersebut. Jadi dengan ini, Ustaz, ya, ini mengingatkan kepada kita agar jangan sampai dia kadang-kadang dalam keluarga anak beranak, ya, adik-beradik itu dia kalau boleh dia tak best, dia tak suka tengok abang dia disayangi oleh ayah, contohnya. Ataupun si maknya sayang pada abang ataupun adik ataupun yang perempuan. Sebenarnya kalau kita nak kurniaan yang banyak, Allah cakap was'alullaha min fadlih. Kalau nak kurniaan yang betul-betul mantap, sebenarnya minta daripada Allah. Bukan minta daripada manusia. Pasal apa? Pasal sebenarnya in the end akhirnya ialah bergantung pada amal kita. Kalau kita beramal dengan baik, maka insya-Allah dapat yang baik untuk diri kita. Allah menyatakan di hujung itu, innallaha kana bikulli syai'in alima. Allah tahu. Ya, Allah tahu. Pasal ada orang yang bila cakap tentang laki perempuan satu, tapi ada orang kata, kalau boleh saya nak jadilah macam Ustaz Tarmizi. Contohnya, kan. Ada pula orang nak jadi macam Ustaz Tirmizi, contohnya, kan. Tetapi sebenarnya dia, kalau orang ada 1 juta, Ustaz, ya, dalam akaun, kalau Allah minta suruh derma, kalau dia bagi RM1 dengan orang yang ada RM100 bagi RM1, berbeza. Bila Allah bagi kurniaan suara ke, boleh bercakap ke, berilmu ke, apa sebagainya, di sebalik semua fadal kurniaan Allah itu ada tanggungjawab. Itu yang kita kena sedar, pasal Allah tahu. Sebenarnya kalau orang tu derma dua-dua RM1, orang sebelah ni RM1, orang ni RM1, kan. Tetapi orang yang ada 1 juta, kalau dia bagi RM1, Allah tahu bahawa kamu ni kedekut. Kan? Tapi bagi orang yang ada 100 ataupun RM2, dia bagi RM1 ke tabung itu, Allah tahu sebenarnya kamu dah bagi 50%, kamu buat ini kerana Allah, Allah tahu. Ya. Jadi ini pada ayat 32 menceritakan potensi kita yang berbeza. Jangan dengki kepada orang lain, jangan nak jadi macam orang lain, tetapi kita berusaha ikut pada apa kelebihan yang Allah berikan untuk kita beramal, untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir pada ayat 33 itu, Allah kembali membawa kita kepada salah satu daripada yang harapan orang, Ustaz, ya, yang diperjuangkan, yang diprotes oleh feminis, ialah pasal lelaki dapat 2 bahagian daripada perempuan. Tapi sebenarnya lelaki dapat 2 bahagian itu ada sebab. Kita baca dahulu sekali lagi ayat 33 agar kita dapat memahami lebih tentang perkara ini. Silakan, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Betul sekali yang Ustaz sebut tadi, tanggungjawab, Ustaz. Allahu Akbar. Takut nanti di soal lebih dapat kena soal lebih, Ustaz. Soal lebih, betul. Bila ada banyaklah akan dipersoalkan, Ustaz. Jadi mudah-mudahan jadi peringatanlah. Ayat 32 tadi tu beri peringatan pada kita, dan kita sekarang nak baca ayat yang ke-33, Ustaz, ya. Betul. Okey, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
Sadaqallahul Azim. Dan untuk masing-masing lelaki dan perempuan, kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua-dua orang tuanya dan kaum kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah Maha menyaksikan atas tiap-tiap sesuatu. Jadi ini Allah bawakan kepada mirath, maksudnya tentang harta waris ataupun harta pusaka. Allah bawakan kisah ini ataupun penyataan ini selepas Allah mengingatkan kepada saya, kepada tuan-tuan sekalian, bahawa tidak perlulah kita nak jadi macam orang lain. Jadilah diri kita, bersyukur dengan apa yang ada, kerana bila kita nak sangat jadi macam orang lain, Ustaz, akhirnya kita tak tengok apa yang kita ada. Kita tengok dia ni kalau saya lelaki, dia ni perempuan, kan. Kalau dia ni ada suara bagus, ada ilmu bagus, ada anak bagus, apa lagi bagus, Ustaz? Ya, rumah bagus, macam-macam. Jadi dia akan membandingkan dengan orang lain. Dan kesannya ialah apa? Dia tidak menghargai, mensyukuri apa yang ada. Ya. Dan cabaran yang besar dalam kehidupan bila bercakap tentang lelaki wanita ini ialah walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidaini wal aqrabun, iaitu masing-masing lelaki perempuan kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua-dua orang tuanya dan kaum kerabatnya. Jadi ada 1/3, 1/2 yang kita dah belajar sebelum ini, Ustaz, ya, secara ringkas. Ada orang tak puas hati pasal kami anak, dia pun anak, mengapa dia dapat lebih? Itu persoalan-persoalan yang boleh timbul bila kita tidak bersyukur dengan apa yang ada. Malah Allah dah perjuangkan dapat juga bahagian, kan. Bukannya kalau anak perempuan tak dapat, ya, ataupun kalau isteri tak dapat. Cuma bila Allah memberikan itu, salah satunya ialah mengikut fungsi. Yang lelaki pasti akan berkahwin, akan memberi nafkah. Yang perempuan memang tak payah cari nafkah. Ya. Jadi perkara itu antara perkara yang Allah jelaskan, walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidaini wal aqrabun walladzina aqadat, dan orang-orang yang telah terikat sumpah, ya, dia dah bersumpah untuk memberi istilahnya kalau orang buat surat waris ataupun wasiat. Terlupa pula, Ustaz, ya. Wasiat itu fa'atuhum nasibahum, kena bagi bahagian mereka ikut kepada apa yang telah diaturkan. Sebelum ini kita bincang, hutang kena dijelaskan dahulu, wasiat itu 1/3, bakinya itu ialah untuk faraid. Dan kebanyakan ulama bersetuju bahawa wasiat itu hanya bagi orang yang tak dapat faraid. Ya, kebanyakan ulama. Pasal kalau tidak, dia bagi pada anak lelaki dah dapat setengah, kemudian dia bagi setengah lagi, memang semua dapat pada anak lelaki. Jadi itu peraturan yang boleh kita belajar. Tuan-tuan boleh tanya pada faqih bahagian mirath ataupun harta waris ini. Innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Allah menyaksikan semua perkara ini. Kalau katakan ada orang yang membuat kompromi ataupun plot untuk memastikan saya dapat lebih harta, Allah tahu, Allah menyaksikan. Ya, dia lebih kurang macam syahidah ini, Ustaz, ya. Kalau zaman sekarang ni ada CCTV, ya, maksudnya sentiasa apa yang kita buat, kita sedang merancang apa sebagainya, Allah perhatikan. Dan kita khawatir nanti kalau katakan kita merancang untuk keburukan, kita tak nak begitu, kan. Kita rancang dengan adik, kita jangan beritahu pada adik ayah ada harta dekat Switzerland, contohnya, kita kongsi dua. Sebenarnya tuan-tuan sekalian, Allah saksikan, dan bila Allah saksikan, tidak mungkin kita terlepas. Cuba bayangkanlah kalau aksi kita sedang merancang dengan adik itu masuk televisyen, masuk TV Al-Hijrah, tengok ini adalah orang yang tidak beramal dengan surah An-Nisa, sudah tentu malu, kan. Apatah lagi kalau masuk televisyen, kan, masuk video yang akan ditatap ataupun ditayangkan di akhirat nanti. Sebabnya surah An-Nisa ini memberi panduan kepada kita, membawa pada resolusi pada hari ini. Mari sama-sama kita perhatikan, iaitu pada ayat yang ke-27 kita belajar bahawa utamakan taubat tanpa tangguh ataupun kita mengikut pada orang-orang yang berpaling. Ya, bila kita tidak bertaubat, itu maksudnya kita sedang degil, sedang berpaling daripada Allah. Jadi ini peringatan untuk sama-sama kita terus bertaubat pada setiap hari. Yang kedua, kita menyemak dan mengambil sumber harta yang halal sahaja. Tuan-tuan yang sedang bekerja, bos-bos yang ada, tolong semak, pastikan perjanjian itu tidak berat sebelah. Kalau perjanjian oleh lawyer ataupun peguam yang dibina itu kerana sudah dibayar, maka kita bekerja hanya untuk pembayar sahaja, mengenakan peraturan yang berat sebelah,
sebenarnya Allah memberi amaran pada ayat yang ke-30, azab neraka yang besar walaupun kita memang beriman, tetapi kita kena perhatikan perkara ini. Dan yang ketiga, jauhi dosa besar sebagai keutamaan agar Allah menutup, mengampunkan kesalahan kecil kita, dan moga-moga Allah terima segala tindakan kita, insya-Allah. Dipersilakan Ustaz, kita berdoa untuk sama-sama kita beramal halaman 83 ini, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم يا الله ويا رحمن ويا رحيم تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا يا الله يا الله ampunkan dosa kami bertaubat kepadamu ya Allah. Kami menyesali akan dosa-dosa yang kami lakukan selama ini ya Allah. Kami kembali kepadamu ya Allah. Wahai Tuhan yang Maha Pengampun, wahai Tuhan yang Maha Pemurah, wahai Tuhan yang Maha Mengasihani. Ya Allah, jadikan harta-harta kami yang kami cari, yang kami miliki itu semuanya harta-harta yang diridai oleh-Mu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna minkum taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengurniakan, mengkabulkan doa kita sebentar tadi Ustaz, untuk kita sama-sama committed mengamalkan isi kandungan daripada halaman 83 ini, kerana isi kandungan ini amat penting untuk kita sentiasa disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh para malaikat untuk kita sentiasa menjaga taubat kita. Dan inilah kempen yang kita ingin sebarkan ke dalam masyarakat dalam Wakaf untuk Ummah sebagai satu platform. Tuan-tuan menyumbang dan kita ingin menyebarkan lebih banyak lagi mushaf Al-Quran untuk dibaca, difaham dan diamalkan, sehingga kan bagi mereka yang terlibat dengan bisnes yang tidak sah, yang batil, ataupun bagi yang bekerja, bila selalu membaca Al-Quran ini, jiwa menjadi lembut, sehingga kan bukan mengutamakan harta untung semata-mata, tetapi mengutamakan redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dijemput tuan-tuan untuk menyumbang di nombor yang tertera, dan insya-Allah kita akan bertemu kembali ulangan bagi program kita hari ini Ustaz pada jam 5 petang, pada jam 10 malam dan 6 pagi. Program ini, rancangan ini dibawakan khas oleh Mufas. Kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan yang sentiasa menyokong. Tolong doakan kami, tolong doakan kru di TV Al-Hijrah dan di Mufas untuk terus bersama Al-Quran, kita berganding bahu, baca, faham, amal. Bertemu lagi My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.